Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda awal ni rakaman kami lakukan di World Trade Center Kuala Lumpur. Malam ini kita nak memfokuskan apakah peranan ataupun fungsi Jawatankuasa Bebas Darurat 2021 yang dipengerusikan oleh bekas Hakim Negara, Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria dengan 18 lagi anggota bebas yang dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Banyak perkara yang diberi tumpuan oleh fungsi-fungsi yang dimainkan oleh Jawatankuasa Bebas ini, antaranya menasihati berkaitan dengan darurat kepada Yang di-Pertuan Agong, bilakah darurat perlu ditamatkan ataupun disingkatkan. Begitu juga berkaitan dengan mengukur ketulusan kerajaan dalam menangani dan juga mengambil tindakan-tindakan penting untuk mendatarkan lengkuk pandemik COVID-19 dan juga apakah yang boleh dilakukan untuk memastikan fungsi semak dan imbang berkaitan dengan polisi dan juga dasar kerajaan ini, kerana banyak sekali perkara-perkara yang kita lihat penting untuk diberi penelitian memastikan semak dan imbang itu boleh dilakukan walaupun tanpa sidang parlimen. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini yang berbahagia saya bersama Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, salah seorang ahli Jawatankuasa Bebas Darurat 2021. Assalamualaikum Datuk Dr. Asri, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Dr. Mazhar. Ya, alhamdulillah Dok. Dr. Mazhar, ini perkara yang amat penting dan Jawatankuasa ini diberikan satu tugas yang amat besar untuk menasihati Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Yang di-Pertuan Agong. Jadi secara umumnya mungkin kami ingin tahu lebih lanjut, mungkin mesyuarat sudah pun dilaksanakan sekali ataupun dua kali. Jadi apakah fungsi sebenarnya Jawatankuasa Bebas Darurat ini yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara, bekas Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria dan juga termasuk ahlinya Dr. Mazhar? Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jawatankuasa ini ditubuhkan berdasarkan kepada Seksyen 2 Ordinan Darurat yang di bawah kuasa-kuasa perlu 2021. Secara umumnya, cerita nak bagi mudahnya, cerita dari Jawatankuasa ini ialah menasihati yang di-Pertuan Agong sama ada darurat perlu diteruskan ataupun patut diberhentikan sebelum tempohnya. Itu fungsinya, dan untuk membolehkan nasihat itu dilakukan, maka Jawatankuasa ini akan bersidang dan bermusyawarat. Kita bermusyawarat setakat ini 2 kali sebulan, dan walaupun dalam yang peruntukan yang dibuat sekurang-kurangnya sebulan sekali, tapi telah diputuskan sebulan 2 kali. Dan dalam mesyuarat itu kita membincangkan apakah perkara-perkara yang menunjukkan sama ada darurat perlu diteruskan ataupun darurat sudah memadai ataupun patut dihentikan dan negara tidak lagi perlu berada di bawah perkara darurat tersebut. Okey, Dr. Mazhar, ramai ingin melihat apakah fungsi ini benar-benar dapat dilaksanakan oleh Badan Bebas Darurat ini. Sedangkan ketika pengumuman pelaksanaan proklamasi darurat pada awal Januari lalu, ia bertepatan dengan angka COVID-19 yang amat menggerunkan, amat tinggi ketika itu. Dan serentak dengan itu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 2.0. Jadi ada dua perkara dilakukan dalam waktu jangka masa yang agak singkat dan serentak hinggalah rakyat mempersoalkan adakah kewajaran dilakukan darurat, tetapi itu pun sudah hampir memasuki bulan ketiga. Tetapi apabila MCO 2.0 ini, banyak perkara-perkara yang tidak berlaku pada PKP tahun lalu dibenarkan beroperasi. Misalnya sektor ekonomi. Hinggalah pada waktu ini kita sudah lihat kebanyakan hampir kesemua sektor ekonomi sudah dibuka. Tetapi rakyat melihat hal berkaitan dengan politik, iaitu khususnya sidang parlimen, tidak dibenarkan ataupun tidak dipanggil untuk bersidang hinggalah tamat darurat. Jadi mungkin sebagai ahli Jawatankuasa ini, di mana peranan Jawatankuasa memberikan butiran ataupun cadangan untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong? Adakah kewajaran sidang parlimen dipanggil dalam waktu darurat? Tak perlulah tunggu hampir tamat tempoh darurat itu, iaitu pada awal Ogos 2021. Apa pandangan Dr. Mazhar? Terima kasih atas soalan.
Pertamanya kita perlu tahu bahawasanya ahli-ahli yang dilantik ini bukan sahaja mereka yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi kerajaan, bekas-bekas hakim. Mereka juga di kalangan ahli parlimen. Ya. Termasuk di kalangan ahli parlimen daripada parti-parti politik yang ada. Kita ada daripada PKR, daripada PAS, daripada Amanah, daripada DAP dan daripada UMNO. Jadi artinya perkara-perkara ini mereka ini menyuarakan apa yang menjadi persoalan yang timbul daripada pihak mereka. Cumanya kalau kita lihat, bagi saya lihat apakah kelebihan darurat, dan ini juga soalan yang saya tanya kepada pihak kerajaan juga. Jadi bagi darurat itu ada beberapa kelebihan yang membolehkan kerajaan bekerja lebih mudah. Kita banyaklah umpamanya kita di bawah darurat ini membolehkan kerajaan mengarahkan ataupun menggunakan kemudahan-kemudahan di hospital swasta, di tanah-tanah milik individu, bangunan-bangunan, makmal-makmal di bawah kuasa darurat yang ada, di mana mereka tidak boleh membantah ataupun menolak hal ini. Dan antara perkara yang penting yang dibuat dalam darurat ini ialah mewujudkan ordinan-ordinan tertentu yang boleh dibuat dengan menggunakan kuasa darurat ini hanya di dalam tempoh yang singkat. Dalam seminggu boleh dibuat satu ordinan-ordinan yang diperlukan semasa darurat. Termasuk kita tahu kerajaan mengangkat atau meningkatkan jumlah denda daripada 1,000 boleh pergi sehingga kepada 10,000 umpamanya. Kerana hal ini kalau pergi ke parlimen, kalau parlimen bersidang, dia akan mengambil banyak perkara lah, banyak perbahasan, perbincangan, dan itu tidak boleh dibuat dengan begitu pantas apabila ada perbahasan-perbahasan yang seperti itu dan itu mengambil masa dan kemungkinan keadaan yang diperlu mendesak ini tak dapat kita selesaikan. Saya melihat sudut-sudut itu. Kerana jawatan kuasa ini bebas, tidak ada pihak kerajaan yang boleh untuk mengongkong mereka ataupun menteri pun tidak menjadi ahli dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka membahaskan, membincangkan dengan apa yang mereka lihat. Dan keputusan-keputusan yang dibincangkan ini nanti akan diangkat terus kepada Kebawah Duli Yang Maha Mula yang di-Pertuan Agong dan tidak kepada kabinet. Jadi dengan itu mungkin akan dilihat dan dinilai. Jika kebijakan kuasa ini melihat perkara umpamanya tidak perlu lagi penerusan darurat, maka itu akan diputuskan dalam jawatan kuasa ini. Ya, berikutan dengan itu, seperti titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada akhir Februari lalu berkaitan dengan proklamasi darurat bukan bertujuan untuk menggantung sidang parlimen ataupun menggantung fungsi parlimen. Dan sidang parlimen boleh dipanggil tertakluk pada nasihat Perdana Menteri ataupun Jemaah Menteri. Jadi adakah ini juga dijadikan sebagai satu agenda dalam perbincangan jawatan kuasa bebas darurat, Dr. Mazhar? Ya, perbincangan bebas darurat ini pertama saya nak maklumkan dia confidential, dia satu yang sulit dari segi akta. Cumanya saya nak sebut secara umum, ruang perbincangan itu terbuka dan ruang perbincangan itu boleh diluahkan oleh mereka-mereka yang terutama daripada parti-parti yang berbeza. Saya secara peribadi melihat hal ini ialah masalahnya bukan isu parlimen itu saja, tetapi bagaimana untuk membolehkan jika ada ordinan-ordinan yang mendesak untuk kerajaan wujudkan dalam menangani COVID. Ordinan-ordinan itu saya lihat di situ kelebihannya darurat. Membolehkan kerajaan membuat dalam tempoh darurat ini. Dan ordinan itu dengan sendirinya akan resolve ataupun ordinan itu akan dibatalkan apabila parlimen membatalkannya ataupun 60 bulan selepas parlimen bersidang, selepas daripada darurat tamat, dia dengan sendirinya akan dibatalkan. Maka dengan itu apabila kita tahu hal-hal yang seperti ini, maka kita tahu bahawasanya kalau bersidang parlimen, saya rasa dia akan menyukarkan keputusan-keputusan yang berbentuk ordinan ini diambil. Ini pada pandangan saya lah. Mungkin pada sisi itu yang dilihat oleh pihak kerajaan atau pihak kabinet. Walau bagaimanapun tidaklah ada satu
asas ataupun tidaklah ada satu peruntukan yang menyatakan bahawasanya bila darurat Parlimen tidak boleh bersidang. Kerana kita pernah banyak kali berlaku darurat dalam negara ini. Ada masanya Parlimen bersidang semasa darurat juga. Tapi itu semua berbalik kepada bagaimana kerajaan yang government of the day, kerajaan yang ada itu menilai keperluan-keperluan itu. Dan ialah akhirnya ia balik pada kuasa-kuasa politik semasa. Ya. Adapun sidang jawatan kuasa, dia akan mengangkat cadangan kepada Duli Yang Maha Mulia, bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertua Agong dan untuk penilaian. Kerana dia tak, darurat tak kata Parlimen tak boleh bersidang, tapi penilaian itu dibuat oleh pihak mereka yang menguruskan di atas keperluan-keperluan yang ada. Okey. Bagaimana kita nak melihat fungsi-fungsi negara, kerana kita tahu negara dibina dengan pemisahan kuasa yang jelas, pihak eksekutif, pihak kehakiman dan juga pihak legislatif. Dan itu juga didebatkan bagaimana ini dapat dilaksanakan dengan efektif apabila darurat dilaksanakan ataupun diproklamasikan. Jadi berkaitan dengan semak dan imbang dari aspek transparansi dan juga ketulusan polisi dan juga dasar kerajaan. Adakah itu juga menjadi sebahagian daripada perbincangan jawatankuasa darurat? Kerana dengan COVID ini kerajaan berbelanja berbilion ringgit. Jumlahnya antara yang paling besar dalam sejarah negara. Pembelian vaksin, pelaksanaan dasar-dasar yang kerajaan mahukan seperti menolong orang susah, menolong peniaga IKS dan sebagainya, termasuk isu pendidikan yang flip-flop dan sebagainya. Pandangan Dr. Mazhar? Ya, tapi kita tahu bahawasanya penangguhan Parlimen ini kalau betul seperti yang dijangka, iaitu apabila sampainya bulan Ogos nanti, maka darurat ini kalau ia berakhir ataupun sebelum daripada itu berdasarkan nasihat jawatankuasa ini kepada yang di-Pertua Agong, maka Parlimen akan kembali, dan apabila Parlimen kembali, semua hal-hal ini akan dibincangkan kembali. Saya tak nampak yang penting ialah dalam keadaan ini ialah perkara-perkara yang mereka luluskan itu berkaitan dengan darurat atau menangani COVID itu sendiri, khususnya dalam ordinan-ordinan yang dibentuk. Itu pun ordinan itu tidak lasting, tidak berterusan selepas daripada apabila darurat tamat. Dan darurat pula kita sebelum ini macam tidak ada tempoh. Kali ini dia ada tempoh. Dan kita tahu dia akan berakhir. Dan mungkin saya lihat ialah soal semak dan imbang itu memang perlu, tetapi ada perbelanjaan mungkin yang khususnya berkaitan dengan COVID ini yang kerajaan terdesak untuk melakukannya dengan segera. Itu boleh disemak balik selepas daripada ini apabila Parlimen dibuka dan akan dibincangkan. Dan pada zaman rakyat yang begitu terbuka hari ini, boleh mengetahui berbagai-bagai maklumat, kerajaan akan sentiasa terdedah kepada kritikan ataupun bantahan rakyat, sekalipun mungkin di sudut prosedurnya kerajaan boleh lakukan, kerana tidak mudah bagi mana-mana kerajaan pada zaman ini untuk buat dengan sewenang-wenangnya soal perbelanjaan dan soal kuasa dan seumpamanya, walaupun ada peruntukan sementara ini untuk hal ini, sedikit ada kuasa yang luas bagi pentadbiran kerajaan yang ada di bawah enactment darurat ini. Jadi saya rasa kalau dia kata 2-3 tahun tangguh Parlimen itu merisaukan kita lah. Tapi yang tinggal ini hanya beberapa bulan. Ini kita pun dah bulan 3. Mungkin saya rasa lagi beberapa bulan kita akan buka semula, dan kemudian mungkin juga kalau yang jawatankuasa ini mencadangkan yang sebaliknya pada Pertua Agong, mungkin jika diterima mungkin akan berlaku lebih awal daripada itu. Atas dasar kebertanggungjawaban dan juga accountability berkaitan dengan polisi dan juga dasar kerajaan juga, adakah Dr. Mazhar merasakan sebahagian perkara-perkara berkaitan dengan allocation
dana yang kerajaan salurkan untuk menangani pandemik COVID-19 ini perlu juga diberi penelitian oleh jawatankuasa bebas ini, memastikan kerana darurat juga menjadi satu persepsi bahawa kuasa yang penuh, kuasa yang amat besar ada di kalangan pihak eksekutif, dan hal penggantungan parlimen itu amat ditakuti akan menyebabkan penyalahgunaan kuasa, rasuah, kitirisan wang kerajaan dan sebagainya. Adakah itu juga menjadi keutamaan dalam ruang lingkup menasihati Yang di-Pertuan Agong sama ada untuk menamatkan ataupun melanjutkan tempoh ordinan darurat ini, Dr. Mazhar? Ya, banyak perkara yang kita ambil bincang ataupun kita ambil berat hal-hal ni. Kita, Saudara Nazri mungkin maklumlah apabila adanya ahli-ahli parlimen yang bukan calang-calang juga dalam jawatankuasa itu, tentulah hal-hal yang seperti ini tidak dipandang enteng oleh mereka, terutama apabila mereka mewakili suara akar umbi daripada parti politik mereka dan suara semak dan imbang kerajaan yang ada. Jadi sebab itu saya lihat hal-hal banyak saya tidak detailkanlah apa yang dibincangkan itu, tapi secara umumnya segala yang menjadi kerisauan umum rakyat ataupun kerisauan banyak pihak itu telah menjadi perkara yang diberi perhatian dalam jawatankuasa ini. Dan lebih daripada apa yang disebutkan itulah. Jadi sebab itu, dan yang tokoh-tokoh yang ada, sama ada bekas ketua hakim negara, bekas ketua polis negara dan berbagai-bagai lagi, bakal terus angkatan tentera kita, dan ramai lagi mereka ini adalah orang yang pernah menduduki tempat yang penting dalam kerajaan, yang mereka tidak ada siapa memaksa mereka untuk menentukan pandangan mereka dalam jawatankuasa itu. Mereka sudah tidak terikat lagi dengan jawatan mereka dengan kerajaan yang ada. So, hal ini saya lihat semua orang mempunyai kebebasan yang penuh untuk mengkritik, memberi pandangan, perbezaan dalam hal ini. Sebab itu saya rasa, walaupun mungkin ada ada pihak yang kurang selesa dengan hal ini, tetapi penubuhan jawatankuasa khas bebas darurat 2021 itu sendiri menunjukkan ada keberanian daripada pihak kerajaan, kerana akan ada satu nasihat ataupun satu pandangan yang mungkin berbeza dengan apa yang diberikan oleh pihak kerajaan, yang akan terus pergi kepada Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Sebab itu saya rasa ini mau tak mau kita tak boleh menafikan akan boleh menjadi pengimbang kepada kuasa-kuasa darurat yang dimiliki oleh sebuah kerajaan di dalam tempoh darurat berjalan. Adakah Dr. Mazhar beranggapan selain daripada ketelusan yang dimahukan oleh pihak pembangkang majoriti rakyat berkaitan dengan proklamasi darurat yang diisytiharkan oleh pihak kerajaan ini, tetapi dalam masa yang sama jawatankuasa bebas ini juga adakah akan dilihat sebagai satu musuh kepada pihak eksekutif? Kerana pihak eksekutif mempunyai kuasa yang besar, tetapi ada satu badan bebas ini yang akan terus menasihati Yang di-Pertuan Agong. Adakah itu juga akan menjadi bagaimana mengimbangi keperluan jemaah eksekutif dalam masa yang sama mewakili majoriti rakyat supaya proses negara bangsa ini berfungsi seperti yang kita inginkan? Saya tidak melihat akan menjadi ancaman ataupun musuh kepada kerajaan. Bahkan jika kerajaan menghormati apa yang ditubuhkan ini, ia akan menjadi satu kredit yang baik kepada urus takbir yang berkesan dan bagus bagi kerajaan yang sedia ada. Dan ini juga akan menjadi pengimbang supaya dengan tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh jawatankuasa ini akan menyebabkan apa-apa yang nak dicadangkan ataupun apa-apa yang nak diputuskan dengan kuasa di bawah kuasa-kuasa darurat yang mungkin agak ada kelebihan yang lebih luas ataupun lebih longgar daripada ikatan-ikatan peraturan yang ada sebelum ini, mereka lebih berhati-hati. Dan saya lihat yang ada di dalam itu, mereka tidak ada, melainkan ahli-ahli politik itu mereka mewakili parti mereka. Tapi yang lain daripada itu, mereka adalah orang yang pernah berkhidmat dengan kerajaan yang pernah ada sebelum ini, dan mereka tidak mempunyai sebarang agenda untuk kepentingan parti ataupun kepentingan diri mereka di dalam merebut apa-apa posisi politik. Jadi saya melihat dan setakat yang ada ialah pihak kementerian menteri dan menteri-menteri yang terbabit dan semua yang terbabit datang untuk memberikan taklimat-taklimat yang diperlukan oleh jawatankuasa setakat ini, dan mereka
disoal jawab, ditanya, diminta maklumat, ditanya balas, diminta fakta dan berbagai-bagai lagi, dan mereka kena jawab kepada jawatan kuasa yang ada. Dan saya lihat hal itu berlaku, yakni dia tidak boleh menyembunyikan kalau hal-hal yang dibuat itu, melainkan akan dipersoalkan oleh jawatan kuasa yang ada, yang terdiri daripada berbagai-bagai tokoh, khususnya ahli undang-undang yang begitu ramai, dan juga ahli-ahli tokoh-tokoh di universiti, mereka yang pernah terlibat dalam jawatan dengan pihak berkuasa, dan termasuklah juga yang saya sebut tadi, ahli parlimen yang mewakili parti-parti politik masing-masing. Okey, yang terkini apabila Datuk Seri Taqiyuddin Hassan membuat kenyataan bahawa Parlimen tidak akan dipanggil untuk bersidang dalam tempoh darurat atas keputusan Jemaah Menteri tidak ingin menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk memanggil sidang Parlimen atas beberapa alasan seperti aspek perundangan dan juga aspek kesihatan. Misalnya aspek kesihatan dikatakan peratusan ahli Parlimen yang berusia lebih 50 tahun ke atas itu agak besar dan kemungkinan akan menyebabkan berlaku penularan pandemik COVID-19. Jadi adakah ini juga akan menjadi sebahagian daripada peranan Jawatankuasa Bebas untuk memanggil pihak-pihak eksekutif ini supaya meneliti semua perkara ini sebelum membuat kenyataan, ataupun bagaimana, Dr. Mazhar? Kita diberi ruang untuk itu, iaitu kita boleh memanggil pihak-pihak yang kita lihat perlu untuk datang dan memberikan maklumat ataupun taklimat yang kita perlukan. Dan apabila datang perbincangan hal-hal yang seperti ini, mungkin akan diminta pendetailannya untuk dinilai oleh jawatan kuasa. Kerana dia punya tujuannya simple saja. Kita nak berhentikan darurat ataupun kita nak teruskan. Itu yang nak diberi maklumat kepada, ataupun yang nak dipersembahkan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Jadi jika keputusan-keputusan itu yang dibuat atau di pihak kabinet mempunyai pengaruh ataupun mempunyai hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan faktor menerus ataupun menamatkan darurat, maka jawatan kuasa ini berhak untuk memanggil mereka untuk memberikan maklumat kepada kita. Namun kita tahu di dalam perlembagaan kita, akhirnya satisfaction ataupun kepuasan hati yang di-Pertuan Agong itu di dalam perlembagaan mempunyai kaitan juga dengan keputusan yang dibuat oleh kabinet. Kerana kabinet itu yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan ini adalah perkara yang bukan benda begitu dah ada dalam perlembagaan kita, dan demikianlah halnya. Sama ada kita setuju ataupun tidak setuju, kita boleh bukan medan untuk kita bincang. Tapi demikian, maka keputusan kabinet itu kalau kita rujuk adalah merupakan dianggap sebagai faktor kepada kepuasan hati Yang di-Pertuan Agong di dalam memutuskan keputusan-keputusannya. Dan walau bagaimanapun jawatan kuasa ini telah ditubuhkan, dan tentu Yang di-Pertuan Agong dapat mendengar bukan saja daripada satu pihak, juga daripada pihak yang lain yang mungkin kadang-kadang tidak sama ataupun ada perbezaan daripada maklumat yang satu. Okey, Dr. Mazhar, akhir sekali saya ingin mendapatkan pandangan Dr. Mazhar berkaitan dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ini satu program bersifat massa yang pernah dilakukan oleh negara antara yang terbesar. Bagaimana kita tidak boleh gagal dalam program ini untuk memastikan rakyat negara boleh berfungsi seperti sebelum ini, sebelum pandemik COVID-19, kerana kita ingin mencapai tahap imuniti kelompok 70% hingga 80% populasi kita diberi imunisasi. Jadi bagaimana juga peranan Jawatankuasa Bebas ini supaya pelaksanaannya telus, ada orang kata pun governance, ada bertanggungjawabkan dan tidak ada kecelaruan dalam pelaksanaan untuk memastikan kita mencapai objektif yang dimahukan oleh Jawatankuasa imunisasi COVID-19 ini. Dr. Mazhar. Ya, terima kasih. Saya rasa ini bukan saja peranan pada Jawatankuasa ini, tapi kepekaan kita semua rakyat Malaysia. Saya lihat ada beberapa isu yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertamanya ialah soal keberkesanan ini yang perlu kita tangani ialah golongan yang anti-vaksin ini, yang mungkin dengan kempen mereka agak ramai orang yang tak nak pergi ambilkan vaksin ini. Dan ini juga boleh menjadi faktor kepada kegagalan target ataupun kegagalan tahap yang hendak kita capai yang membolehkan kita memutuskan rangkaian ini. Yang kedua ialah kemungkinan dalam cara pengurusan yang telah diatur oleh KMM,
sama ada siapa yang perlu dahulu, siapa yang perlu kemudian. Ini juga tak boleh diganggu-gugat. Kalau kita ganggu urus takbir ini dengan kuasa pengaruh politik dengan apa-apa saja, ia akan mencacatkan perjalanan yang sedang diatur. Dan sebab tu saya pun boleh puji jugalah kepada Yang Berhormat KJ, saya tengok cepat respon dia dalam isu-isu yang seperti ini. Ya. Dan rakyat juga saya ingat peka dalam hal ini. Ya, walaupun kadang-kadang macam-macam netizen kita ni, tapi kepekaan rakyat masa kini dalam semua isu kita nampak sangat tinggi. Dan rakyat menariknya sudah rentas parti politik. Mereka dah tak kenal lagi warna parti, mereka kenal apa peraturan yang ada dan mereka bersedia untuk mengkritik sesiapa saja. Walaupun ada positif dan negatifnya sikap itu, tetapi walau bagaimanapun ia boleh menjadi semak dan imbang kepada pengurus takbir kerajaan. Walaupun tak, kadang-kadang saya rasa tak nanti jawatan kuasa kerajaan mana-mana. Suara netizen saja telah banyak mengubah banyak pendirian. Hatta kita tengok di Indonesia baru ini juga. Demikian keputusan presiden yang dibuat 1 minggu telah dibatalkan oleh presiden sendiri bukan kerana sidang tetapi kerana suara rakyat yang telah diluahkan melalui media-media yang ada pada zaman teknologi yang sedang berkembang dengan pesat ini. Okey. Terima kasih Saiful Samaha Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis dan juga salah seorang jawatankuasa bebas darurat 2021 atas masa dan juga penjelasan pencerahan yang dikongsikan dalam agenda awani tentang fungsi jawatankuasa bebas darurat ini. Sekian agenda awani, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.